sekian-sekian. Kafir itu sendiri ulama bahas apakah maksud kafir di sana. Jadi kata Al-Imam Nawawi, kafir ini imma haqiqatan wa imma tasmiyatan. Sama ada betul-betul dia jadi kafir ataupun nama sahaja, yakni dia kufur, tetapi dari sudut i'tiqad dia masih lagi orang yang Islam. Cuma dari sudut perbuatan dia ada kufur beberapa nikmat daripada Allah Taala. Di sini ada perbahasan kalangan ulama, orang meninggalkan solat dengan sengaja ini kafir ataupun tidak berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Baik. Pertamanya ini kesepakatan ulama, wa amma tarikus salat fa in kana munkaran bi wujubiha fa huwa kafir bi ijma'il muslimin kharij min millatil Islam. Orang yang meninggalkan solat dan dia mengingkari kewajipan solat, bukan sekadar tak semayang, bahkan dia kata semayang ni tak ada pun dalam Islam, tak pernah pun diwajibkan pada saya. Yang ada ni mungkin zaman Nabi lah kot, dia kata gitu. Maka barang siapa yang mengingkari kewajipan solat ataupun kewajipan puasa atau kewajipan haji atau apa sahaja keperluan dalam agama dia ingkari, maka dia menjadi orang yang kafir, dia kafir. Kecuali kata Imam Nawawi, ada kecuali dia, illa an yakuna qaribul ahdi bil Islam wa lam yukhalifil muslimin mutatayabburu fiha wujubus salah alaihi wa in kana tarku takasulan ma'aqiqadihi wujubaha. Kecuali kalau kawan tu baru dia masuk Islam, baru dia sampai Islam pada dia, dan bila masuk Islam tu tak ada orang-orang Islam di sekeliling dia. Contohnya kadang-kadang ada orang pergi berdakwah kawasan orang asli, berdakwah dalam tempoh 40 hari sebagai contoh. Jadi pada hari yang ke-35 tu dia pun masuklah Islam. Hari 35. 5 hari kemudian pendakwah-pendakwah pun baliklah ke rumah masing-masing. Jadi dia pun jauh daripada guru-guru yang boleh mengajar dia, baru je 5 hari masuk Islam. Maka kalau dia meninggalkan solat dengan sebab malas, selagi mana dia yakin solat tu wajib, tapi iyalah tak ada orang nak bimbing dia pun tak pandai sembahyang macam mana, macam-macam lagi lah. Dan bila orang Islam tak ada sekeliling dia, timbul pula perasaan malas, semangat tak ada, maka dia tidak jatuh kafir dan dia akan dipertanggungjawabkan. Pastilah dosa orang meninggalkan solat dalam keadaan ilmu kurang dengan orang yang meninggalkan solat dalam keadaan ilmu ada, beza tahap dosa dia. Begitu juga pastilah dosa orang yang meninggalkan solat dalam keadaan tak ada pun ustaz-ustaz di sekeliling dia, dengan orang yang meninggalkan solat sedangkan ramai ustaz kalangan dia, dosanya pasti berbeza. Pasti beza takat dosa dia tu. Orang yang meninggalkan solat dalam keadaan baru je masuk Islam, dalam keadaan ilmu tak ada, dalam keadaan pendakwah dan ustaz pun jauh daripada tempat dia, sebagai contoh dia duduk hutan mana-mana atau pedalaman mana-mana, dosanya mungkinlah ada Allah Ta'ala boleh consider lagi sedikit. Tapi bagi orang yang duduk di bandar country home sebagai contoh, tak pandai solat, dia kata tak pandai solat, tak ada orang bimbing dia, ni pemalas, bukannya tak pandai solat, itu pemalas dan alasan. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, ayat-ayat yang ibu-ibu sekalian, yang syarat nak jadi kafir tadi, selain daripada dia sengaja mengingkari kewajipan solat, dia ada dua lagi syarat yang menyebabkan dia kafir. Pertama, dia tahu solat itu wajib, sengaja dia ingkari. Kalau dia ingkari dalam keadaan dia tak tahu, contohnya ustaz yang ajar dia masuk Islam tu ustaz-ustaz juga rupa-rupanya, mengaruh juga ustaz itu. Jadi ustaz tu ajar sembahyang tak wajib, dia tahap sampai tinggi ni, kita yakin, kita ikhlas daripada Allah, sembahyang pun tak wajib. Kawan tu baru je masuk Islam, tak tahu apa-apa pun, maka kalau dia tidak tahu, dia tidak menjadi kafir. Yang kedua, sudahlah dia tahu, dia sengaja buat. Dia sengaja buat. Kalau dia tahu bahawa mengingkari kewajipan solat kafir, tapi dia dipaksa untuk isytihar kepada orang lain, solat tak wajib. Kalau dia tak sebut begitu, mungkin nyawanya terancam, nyawa keluarganya terancam dan sebagainya, tak apa, sebab dia dipaksa. Jadi kurang syarat dia. Kalau dia tidak dipaksa tapi dia tak tahu, tak apa juga. Tapi kalau dia tahu kewajipan solat, dia sengaja ingkar, dan ingkar itu dengan sengaja, maka jatuh kafir.
Dan ada satu lagi syarat, kalau syarat ni dia ada, maka dia boleh dijatuhkan hukuman, iaitu dia mengiklankan pula. Dia lah tak sembahyang, cerita ke orang pula, sembahyang tak wajib. Habis dia gebang kat kedai kopi mana-mana, sembahyang tak wajib. Orang sampai tak tinggi wali-wali ni tak wajib sembahyang dah. Orang lemah iman dia wajib sembahyang, dia kata. Sedangkan dia tahu saja dia buat dia sesat. Kalau dia mengiklankan perkara tersebut, maka dia boleh dijatuhkan hukuman. Tapi kalau dia senyap seorang dia je, dia tak percaya, dia sengaja tapi dia senyap dia seorang dah, dia tak cerita pada orang lain pun. Yang tahu hanyalah isteri dia, anak-anak dia, dia tak cerita pada orang lain, maka dia tidak berhak dijatuhkan hukuman. Kerana perkara itu perkara yang tersembunyi. Sekiranya keluarga report kepada pemerintah, pemerintah perlu membuktikan dahulu betul atau tidak betul. Satu. Yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, faqad ikhtalafa al-ulama fihi, ulama khilaf ya tentang kekufuran orang yang meninggalkan solat dengan malas. Dia tahu solat wajib tapi dia malas solat. Ulama khilaf apa hukum dia. Fa dhahaba Malik wa Syafi'i rahimahumullah ta'ala wal jamaahir min as-salaf wal khalaf innahu la yakfur bal yafsuq wa yustatab. Ini mengikut mazhab Malik, iaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, dan mazhab Asy-Syafi'i, iaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bahkan kebanyakan ulama salaf dan khalaf bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, dalam masa yang sama dia percaya kewajipan solat, dia tidak kafir. Sebaliknya dia hanyalah fasik dan diminta untuk bertaubat. Habis itu kalau hadis yang kata beza antara orang beriman dengan orang kufur ni meninggalkan solat, kita jawab balik, kufur yang dimaksudkan dalam hadis Nabi mengikut pandangan Asy-Syafi'i adalah kufur nikmat, bukannya kufur i'tiqad. Perkara ni ada dibincangkan dialog antara Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Al-Imam Muhammad radhiyallahu anhu yang nanti saya akan ceritakan. Wa zahaba jama'atun min as-salaf ila annahu yakfur. Namun di sana ada pula kalangan ulama-ulama lain, antaranya Ali bin Abi Thalib, salah satu pandangan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, pandangan Abdullah bin Al-Mubarak, Ishaq bin Rahawai dan beberapa ulama lain, bahawa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir dia. Bukan kufur nikmat ni. Ini memang kafir i'tiqad mengikut beberapa ulama yang lain. Contohnya kalau kita tanya, mana lebih ramai, ulama golongan pertama yang menyatakan fasik ataupun ulama yang menyatakan kafir? Maka menurut Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, lebih ramai kalangan ulama salaf dan juga khalaf berpandangan orang meninggalkan salat dengan sengaja fasik, tidak jatuh ke kufurannya, kecuali dia i'tiqad salat itu tidak wajib ke atasnya. Manakala segelintir ulama antara terkenal adalah Al-Imam Muhammad bin Hanbal, dia jatuh kafir itu. Di sini Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sembang dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ni anak murid dia. Cuma dalam bab hadis Imam Ahmad hafal banyak lagi. Dikatakan Imam Ahmad hafal lebih 1 juta hadis. Imam Syafi'i pun hadis dia tera-tera juga. Dia ada kitab Sunan Asy-Syafi'i, Musnad Asy-Syafi'i. Bila orang buat kajian terhadap hadis yang digunakan pakai oleh Imam Syafi'i, boleh dikatakan 80% hingga 90% sahih belaka. Ada 1-2 je hadis yang dhaif, tu pun Imam Syafi'i tahu hadis itu dhaif, cuma dia sengaja guna untuk adalah beberapa perkara dalam fiqh. Jadi tuan-tuan, Imam Syafi'i tanya Imam Ahmad, ini ada digambarkan dalam Fiqh Sunnah oleh Syekh Sabi, apa pandangan kamu terhadap orang yang meninggalkan salat? Imam Ahmad kata kafir. Kalau dia kafir, macam mana dia nak jadi orang Islam balik? Imam Ahmad kata dia kena mengucap. Sekarang ni dia memang mengucap pun, kata Imam Syafi'i, dia memang mengucap. Dia percaya Allah itu Tuhan yang layak disembah, Nabi Muhammad Rasulullah. Cuma dia tak sembahyang je. Buat apa dia mengucap lagi? Maka kata Imam Ahmad, kalau begitu dia kena sembahyang balik lah. Sekarang dia tinggal sembahyang, dia kafir. Cara nak jadi Islam balik, dia kena sembahyang balik. Lalu Imam Syafi'i pun perangkap lagi Imam Ahmad, nak sembahyang macam mana, dia kan orang kafir. Situ terperangkap Imam Ahmad. Ini menunjukkan orang yang menyatakan, ulama yang menyatakan meninggalkan salat dengan sengaja fasik,
lebih kuat dalilnya berbanding dengan menyatakan kafir, meskipun hadis secara zahir mengatakan kafir. Kafir itu maksudnya kufur dari sudut nikmat. Apa pula hukum orang yang meninggalkan solat dengan sengaja? Kata ini menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan ramai ulama, fa in taba wa illa qatalnahu haddan kazani al-muhsan walakinnahu yaqtul bisayfi. Sekiranya dia meninggalkan salat dengan sengaja, maka mesti kita minta dia bertaubat. Jadi taubat itu tempohnya lama mana? 3 hari ke berapa hari? Kalau biasa ulama zaman dulu, zaman sahabat Nabi 3 hari. 3 hari itu cerita lain, ulama saja zaman mereka. Islam terlalu kuat, zaman sekarang tak boleh 3 hari. Maka dipanjangkan lagi. Contohnya kerajaan bersetuju bagi tempoh selama setahun. Dalam setahun ni ada beberapa kem solat perlu dilalui, kursus motivasi, kaunseling dan sebagainya dia kena lalui sepanjang tempoh setahun tersebut. Dalam masa sama minta taubatlah, semayanglah balik cik, tak nak semayang lagi. Bagi lagi kursus kaunseling, jaga pemakanan dia, jaga kesihatan dia, jaga kebajikan dia, bawa dia jumpa alim ulama, bawa dia ziarah tempat orang-orang yang baik, jauhkan dia daripada kehidupan yang buruk, dan dia ada bergaul dengan orang-orang yang rajin semayang. Dan letak dia di masjid-masjid mana-mana dengan kawalan. Pujuk lagi, semayanglah sekarang, tak nak semayang juga, sehinggalah habis. Contohnya tempoh setahun tamat, juga tak nak semayang kerana malas, kerana saja-saja tak nak semayang, walaupun dia tahu semayang itu wajib, maka barulah dihukum bunuh. Tapi tuan-tuan, kalau dah kena kawan muslim banyak, takkan tak semayang lagi, bawa jumpa orang soleh. Ini katanya payah juga nak kena hukum bunuh tu, dia kena dalam tempoh masa yang panjang dengan didikan dan tarbiyah. Namun menurut Imam Abu Hanifah, dia berbeza, ya. Wa zahaba Abu Hanifah, nama sebenarnya Nu'man bin Sabit radhiyallahu anhu, wa jama'atun min ahli Kufah, dan juga kumpulan ulama Kufah, wal Muzani sahib Syafi'i. Al-Muzani, Imam Muzani ni pendebat mazhab Syafi'i, kaki orator zaman mazhab Syafi'i ini. Mereka menyatakan annahu la yakfur wa la yaqtul bal bi'uzrin wa yahbus hatta yusalli. Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak kafir, namun tidak dibunuh. Sebaliknya dia dipenjarakan atau ditahan. Ditahan, minta maaf ya, ditahan itu tidak semesti masuk dalam penjara. Mungkin masuk ke dalam rumah-rumah didikan atau pusat-pusat didikan yang mana-mana, dan dipaksa, dididik dan dipaksa untuk dia mengerjakan solat sehinggalah sampai kesudah. Hukuman bunuh tidak boleh dijatuhkan. Ya, kalau dia mati dalam pusat didikan tu, biarlah dia mati gitu je. Tapi dia tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Mengikut mazhab Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya kena bunuh, dan hukuman bunuh itu mestilah dengan dipancung. Tapi nampak gaya payah tuan-tuan, orang yang kena tarbiyah banyak-banyak tak nak juga semayang, payah. Ini nak katakan ini last choice lah, hukuman terakhir, ya. Juga dalam bab jatuh hukum ini, sama ada hukum hudud atau hukum apa-apa takzir, dia antara syaratnya mestilah suasana Islam itu suasana yang kondusif. Contoh tuan-tuan, kita nak jatuhkan hukuman kepada penzina. Penzina yang belum berkahwin, hukumannya ada 2 mengikut jumhurul ulama. Hukuman pertama, jildu mi'ata jildah, disebat sebanyak 100 kali. Hukuman kedua, diasingkan daripada masyarakat awam selama setahun. Diasingkan masuk ke rumah didikan tadi selama setahun untuk jaga maruah dia, dan supaya masyarakat tak bising sebut pasal dia, dan supaya dia dijauhkan daripada orang lelaki atau orang perempuan yang bukan mahram dia. Dia didik selama setahun. Jadi apakah syarat seseorang penzina itu dijatuhkan hukuman hudud? Adakah orang berzina di hotel ditangkap maka boleh jatuhkan hukuman hudud? Tak boleh. Mengikut kefahaman yang saya dah belajar selama ni, wallahualam, mungkin kalau ada maklumat lain boleh sampaikan, orang ditangkap dalam hotel tidak pernah akan dijatuhkan hukuman hudud, sekali-kali tak boleh. Ataupun dalam rumah dia, sekali-kali tak boleh dijatuhkan hukuman hudud. Kerana apa? Kerana syarat dijatuhkan hukuman hudud mestilah disaksikan oleh 4 orang yang adil, 4 orang yang baik, dan 4 orang yang baik itu lihat secara kebetulan, bukan dirancang. Macam mana boleh ada orang baik melihat ada orang berzina di hotel? Pastilah cara tak lain tak bukan dia mesti mengendap.
Dan mengendap itu adakah sifat orang baik? Sifat orang dia? Tak, jawabnya tidak. Kecuali dia buka pintu hotel itu, kebetulan ada orang-orang baik duk raung-raung cari bilik hotel yang kosong, ternampak. Secara kebetulan, cerita lain. Jadi zina yang ditangkap dan menyebabkan hukuman hudud adalah berzina di tempat yang memungkinkan orang-orang baik nampak. Maknanya dibuat secara terbuka. Kalaulah orang tu buat di tempat-tempat rumah-rumah yang pelik-pelik, rumah ni tempat-tempat sarang-sarang penagih dadah, orang baik tak pergi ke sana kecuali kalau ada operasi. Jadi biasanya orang buat tu tempat terbuka, sama ada taman ke sebagaimana, ditangkap secara kebetulan nampak. Dan nampak itu, minta maaf ya, ini ilmu, nampak secara jelas benda tu dukhul, masuk ke dalam satu lagi, baru boleh. Artinya kalau ada di sana syabuh, rasa pelik, ya ke, maka tak boleh dijatuhkan hukuman hudud. Sebagaimana pernah sahabat Nabi 4 orang ternampak sahabat dia berzina dengan perempuan lain, bawa kepada Nabi SAW. Jadi bila bawa tu yakin dah ni, memang betul dia buat betul-betul. Tapi seorang tu confused. Aku pun confused dah, betul tak betul. Sebab masa tengah tengok tu, tiba-tiba ada kain tabir tu bergerak. Bila kain tabir bergerak, dia tak nampak sekejap. Dia tak nampak tu yang penting tu. Jadi seorang pun tarik kesaksian dia, 3 orang lagi masih maintain, hukuman hudud tidak dijatuhkan. Apa lagi sahabat Nabi yang didakwa berzina itu, dia terang-terangan, mati-matian dia mempertahankan orang yang tidur dengan dia tu bukan awet dia, bukan perempuan lain, tetapi isteri dia yang muka serupa dengan perempuan yang dimaksudkan. Jadi situ timbul dah keraguan, menyebabkan hukuman hudud tak jatuh. Jadi benda ni payah ya tuan-tuan, bukan senang-senang. Hukuman hudud ni sekadar ubutan je, ancaman. Sekali kamu buat, siap, ni hukuman dia. Kemudiannya, apa hujah jumhur untuk menyatakan orang tersebut tidak kafir? Kerana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang syirik, tapi dosa selain daripada syirik diampunkan oleh Allah. Artinya dosa orang meninggalkan salat Allah boleh ampun yang syarat taubat. Dosa orang syirik, kenapa tak boleh Allah ampunkan dia bertaubat? Ya, sebab syirik dia keluar daripada agama Islam. Cara dia kena mengucap balik. Bukan langsung Allah tak terima dah dia, tak. Dia sekadar kena bertaubat balik, kena masuk Islam balik, sebab dia sudah keluar pada agama Islam. Wallahualam. Sekejap ya. Tak perlu bacalah yang pelik-pelik tu, dia punya hujah ilmiah kuah Quran, dia jawab balik. Kalau kumpulan yang kata kafir, dia kata ini hadis dia, ada jawab balik. Tu panjang pula tuan-tuan, panjang saya nak cerita. Bab seterusnya, bab bayani kaunil iman billahi ta'ala afdalal a'mal. Bab menceritakan keimanan kepada Allah adalah seafdal-afdal amal. Dia sebenarnya ada banyak hadis yang menceritakan apakah amalan terbaik, sehingga kita baca pun pening tuan-tuan. Mana satu amalan terbaik ini sebenarnya? Sebagai contoh saya bacakan beberapa hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala iman billah, qala summa madza, qala al jihad fi sabilillah, qala summa madza, qala hajjun mabrur. Kata Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu tanya Nabi, apakah dia amalan yang paling afdal? Kata Nabi, beriman kepada Allah. Kemudian apa? Jihad pada jalan Allah. Kemudian apa? Haji mabrur. Jadi dia urutan dia, pertama keimanan pada Allah, kedua adalah jihad pada jalan Allah, ketiga haji mabrur. Ni pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ada sahabat Nabi yang lain pula, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'antu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul amal afdal, apakah amalan yang paling baik? Maka kata Nabi, as-salah li waqtiha, salat pada waktunya. Tak semesti awal waktu ya, dia kata salat pada waktunya. Sebenarnya kemungkinan merujuk pada awal waktu, wallahu a'lam. Qala qultu summa'ai, kemudian apa? Birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Qala qultu summa'ai, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala fama taraktu istazidu illa ir'an alaihi. Dalam hadis yang lain pula, lain pula. Jadi tuan-tuan, mana satu sebenarnya amalan yang paling baik? Yang pertama disebut beriman pada Allah, jihad, haji mabrur.
Orang kedua, Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi, amalan paling baik solat awal waktu, buat baik pada mak bapak, kemudiannya baru jihad. Orang lain tanya Rasulullah, apakah amalan terbaik? Nabi kata menuntut ilmu, itu amalan terbaik. Orang lain tanya Nabi, apakah amalan terbaik? Nabi kata orang terbaik adalah orang paling baik dengan isterinya. Jadi banyak. Di sini kata Al-Imam Nawawi, pertamanya ada hadis yang menyatakan amal terbaik iman, jihad, juga haji mabrur. Ada amalan terbaik lain pula dia katakan solat, buat baik pada ibu bapa, kemudian barulah jihad. Ada dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut Islam yang terbaik tut'imut ta'am wa taqra'us salaman ala man arafta wa man lam ta'rif. Bagi makan pada orang, yakni jaga kebajikan orang, dan bagi salam kepada orang yang kau kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Ada orang tanya Nabi, apakah Islam yang terbaik? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang tidak menyakiti orang lain dengan hati, dengan lidah dan juga dengan perbuatannya. Ada orang tanya Nabi, Nabi jawab, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Jadi mana satu amalan terbaik ini? Orang belajar Quran dan mengajar ke? Ataupun khairukum linisa'ihim wa ana khairukum linisa'ihim, orang yang baik-baik dengan isterinya ke? Ataupun orang salat awal waktu ke? Orang yang menuntut ilmu ke? Ataupun orang yang tidak menyakiti hati orang lain? Atau macam mana? Jadi di sini banyak hadis yang kata begitu. Di sinilah kita memerlukan kepada fiqhul hadis, cara untuk memahami hadis sebagaimana cara ulama memahaminya, ya. Perkara pertama, kesepakatan ulama, dan ini yang nyatakan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu, ulama meletakkan amal terbaik adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terbaik. Keimanan pada Allah artinya keyakinan dan juga orang panggil apa, keyakinan dan juga kepercayaan kepada Allah. Dua-dua. Dan percaya yakin itu benda beza, ya. Percaya dan yakin benda yang berbeza. Sebagai contoh, ya, ada orang buat permainan sarkas. Dia pun nak berjalan di atas tali yang halus je. Dia bentang tali itu dari satu bangunan ke bangunan yang lain, bangunan tinggi. Dia pun tanya, tuan-tuan percaya tak saya boleh berjalan di atas atas tali ni dari bangunan A ke bangunan B? Dia tanya. Orang pun tengok senyap, tak berani nak komen apa. Ada sayup kata percaya, sayup sebelah sana pula ya ke. Jadi dia pun tunjuk persembahan. Dia berjalan dari bangunan A ke B, lepas. Tuan-tuan percaya? Percaya, ramai-ramai jawab. Dah lepas dah. Dia pun sekali lagi berjalan dari bangunan B ke bangunan A pula. Sekali lagi dia ulang balik, patah balik. Dia tanya, tuan-tuan percaya? Percaya. Dia pun tanya pula orang yang ada sekeliling tu, sekarang kalangan tuan-tuan percaya saya boleh? Sekarang saya nak cari siapa kalangan tuan-tuan yang nak duduk di atas belakang saya nak bawa dia jalan sampai ke bangunan sana. Situ tak orang berani. Biarlah, tak pun, biar kamu seorang-seorang je lah. Tak berani dah. Yang itulah keyakinan. Percaya benda kita nampak aja. Yakin tu memang kita double lagi. Cukup betul-betul yakin, kira jazam, betul-betul putus betul-betul dalam hati kita. Jadi itu amalan yang paling baik. Itu pun ada ulama syarah, keimanan adalah amalan terbaik dari sudut amalan hati. Kerana amalan tu ada 3 bentuk. Satu amalan hati, kedua amalan lisan, ketiga amalan jawarih, amalan tubuh badan. Amalan hati terbaik adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada rukun iman, rukun Islam itu. Kemudiannya amal lisan yang paling baik mungkinlah ucapan Alhamdulillah yang paling baik, ataupun mana-mana ucapan yang lain, ataupun La ilaha illallah. Manakala amalan perbuatan yang paling baik mungkin adalah jihad pada jalan Allah. Jadi ada pula kategori-kategori dia pula. Jadi ulama menyatakan yang kedua adalah amalan terbaik tidak semestinya sesuai dengan semua orang. Ini pandangan Al-Hulaimi dan juga Al-Qadiyah. Amalan terbaik ini dia melihat kepada siapa pula orang tersebut. Jadi bila Abdullah bin Mas'ud datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya apakah amalan terbaik? Kata Nabi, salat. Kedua, buat baik pada mak bapak. Ketiga adalah jihad. Kemungkinan besar adalah Abdullah bin Mas'ud dalam bab jihad dia memang perfect, dia rajin berjihad. Cuma dalam bab
solat tu dia lambat sikit. Kalau buat baik pada mak bapak dia kurang sikit. Maka Nabi bagi penekanan pada dia, kamu bab lain memang hebat dah. Guru Quran, sahabat Nabi yang faqih dan sebagainya, cuma bab solat dengan bab buat baik pada mak bapak dia kurang sikit. Maka Nabi kata pada dia, amalan terbaik bimunasabatik, yang sesuai dengan kamu, artinya adalah solat duduk, solat buat baik pada mak bapak. Ada kata gitu. Begitu juga ada sahabat lain tanya Nabi, apakah amalan terbaik? Nabi kata belajar Quran dan mengajarkannya. Kerana apa? Kerana dia ada talent. Ada talent, kekuatan bakat yang tinggi, tapi sayang dia ni tak mengajar orang lain Quran. Maka Nabi kata kamu kena belajar dan mengajar orang lain. Ada orang lain mungkin dia ni baik dengan orang, kawan dia baik, suka bersedekah, kuat tolong Nabi, tapi dengan suami isteri dia cengih sikit. Macam sahabat Nabi ada seorang Abu Jahmin. Memang baik sahabat Nabi ni, tapi dengan isteri dia garang sikit dia ni. Dia pantang kena tegur. Jadi Nabi katalah, sebaik-baik kamu adalah baik dengan isterinya. Artinya jawapan Nabi ini bimunasabah dengan orang yang bertanya, as-sa'il, dengan kesesuaian orang yang bertanya, satu, ataupun ulama kata dengan kesesuaian masa. Artinya macam mana? Sebagai contoh, ada hadis Nabi sebut, pertama iman, kedua jihad, ketiga haji mabrur. Kenapa Nabi mendahulukan jihad berbanding haji mabrur? Kerana mungkin masa tersebut sesuai untuk jihad. Kerana masa itu baru pilih Madinah. Mekah masih lagi dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Nak buat haji di Mekah payah. Maka kewajipan masa itu adalah berjihad menegakkan agama Islam sehingga akhirnya bebaskan Mekah, dan selepas bebaskan Mekah barulah haji mabrur. Tidak dua benda. Tengok kepada siapa bertanya dan tengok kepada kesesuaian masa. Dan ada ulama mengatakan begini pula, bila Nabi sebut amalan terbaik, tidak semestinya itu lebih baik berbanding amalan-amalan lain. Contoh Nabi kata yang paling baik yang kamu, kalangan kamu buat baik dengan isterinya. Tak semestinya amalan itu terbaik lebih mengatasi amalan-amalan yang lain. Tidak. Dalam konteks keluarga, amalan terbaik suami buat baik kepada isteri. Dalam konteks sebagai seorang isteri yang paling baik adalah yang buat baik pada suami. Atau konteks pula, konteks apa dia sebenarnya? Kalau kita katakan yang terbaik adalah menuntut ilmu, itu konteks dalam konsep ilmu. Yang paling terbaik adalah sekian-sekian, mengikut konteks dia. Dan bila Nabi sebut yang terbaik, tidak semestinya ia melebihi kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya orang tanya, macam mana program Ustaz Azhar Idrus di Masjid Damansara baru-baru ni? Al-Karamah. Terbaik kata dia. Ini memang majlis yang terbaik. Bila disebut yang terbaik, tidak semestinya mengatasi program Ustaz Azhar Idrus yang dibuat Stadium Darul Makmur Kuantan tu. Tak semestinya. Kat Terengganu nak buat pun dah roboh dah stadiumnya. Kat Pahang tu. Tak semestinya program yang bila dikatakan di Masjid Damansara terbaik mengatasi kehebatan di Stadium Darul Makmur. Tak semestinya. Ia hanya menggunakan perkataan terbaik nak menggambarkan program itu sangat baik, sangat hebat. Itu hanya gambaran sahaja. Jadi itu perbahasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Kalau ada sebarang perbincangan, bolehlah kita lanjutkan sedikit. Kalau tak ada, boleh saya buat rumusan sikit-sikit dan kita menutupnya. Tak ada ya? Mudah kerja tak ada. Saya ada perbincangan sikit tuan-tuan. Mungkin kalangan tuan-tuan ayah minta ibu tak ada Facebook nak kot ya. Saya ada Facebook, saya umur dia Nabi sekalian lain. Sekarang ni tapi Facebook saya tak mengarut ya. Saya sekarang maklum program yang buat kongsi-kongsi musik. Dah ada orang tak sebar sekarang ni Facebook ni, cara doktor ada cara tunjuk bagi isyarat dengan guna, bukan saya tunjuk tuan-tuan ya, saya contoh dengan macam ni ataupun macam ni. Dia tunjuk dua gambar, satu gambar macam ni, satu gambar macam ni. Ada perasan tu.
Tak ada yang muda nak tanya. Baik, abang ada perasan tak? Ada orang tunjuk gambar. Macam ini adalah lambang huruf B. Macam ni lambang huruf A. Saya pun tak faham lah kod-kod ada bahasa isyarat dia. Macam ni lambang huruf A, macam ni B. Jadi ada orang buat cerita. Dia kata ustaz dia ni baca buku tu tajuk 20 amalan sunnah yang telah dilupakan. Antara amalan sunnah yang dilupakan adalah menunjuk dengan jari telunjuk. Ustaz ada jumpa ustaz yang tunjuk nyanyi macam ni? Ustaz ada jumpa, nanti ustaz boleh tunjuk kot ya. Jadi dia pun terkejut. Orang kata sunnah Nabi macam ni, bukan macam ni. Macam ni Yahudi kata dia. Jadi dia pun gila. Alhamdulillah dia dapat belajar di Universiti Al-Azhar kata dia. Dan satu kali tu dia tengok ada seorang syekh yang besar tengah sembang dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Satu tengah sembang, dia pun kita tanya lah syekh tu. Tanya syekh macam mana syekh? Dengan orang kata macam ni. Bila tunjuk macam ni tu terus syekh ketepis tangan dia. Qaradawi pun terkejut. Dia kata ni Yahudi ni. Orang Yahudi dah doktrin kamu, dakwah Yahudi semua ni. Jadi rupanya dakwah Yahudi ni semakin merebak sampai ke macam ni je. Mana macam ni pun lambang Yahudi. Dan ada seorang ustaz, saya sebut salah nak sebut nama ustaz ni tapi tak mengumpat sebenarnya. Saya sebut lah ya. Sebab dia dah masuk YouTube, dah bising, dah ramai orang bising, dia tak mengumpat lah saya sebut. Sekadar berbagi ilmu. Tuan-tuan saya sendirilah. Ustaz tu pun kata sunnah Nabi-nya macam ni. Afdal tunjuk macam ni, bukan macam ni. Satu dia sebut. Afdal yang kedua, sebab Nabi buat macam ni, ini sunnah Nabi. Macam ni, minta maaf dia, saya nak kata ustaz tu. Macam ni bengong dia kata. Macam ni sunnah Nabi. Yang kalau kata kat aku pun ajar macam ni bengong dia kata. Saya nak je. Yang ketiga dia kata nama pun jari telunjuk untuk menunjuk. Yang keempat masa tahiyat pun kita angkat jari ni, tak angkat jari ni. Jadi itu jawapan-jawapan ustaz tersebut. Ustaz tu ustaz famous lah, tuan-tuan kali sini pun jumpa lah kot. Jadi ada orang post pula, dia share poster tu. Ialah orang Melayu ni, dia suka share maklumat ni. Dia kata, saya pun nak sebut kataan dia, saya bukan cakap kotor je. Kata bodohnya kita diperbodohkan selama ni. Mana Yahudi dakwah sampai macam ni pun Yahudi dakwah, kita tengok macam ni juga. Nampak baik je. Nah, mana jalan ke sana, pergi sana, macam baik je, sebenarnya buruk. Tuan-tuan, ni masalah betul kata ustaz saya. Orang Melayu ni masuk apa pun semua percaya. Ajaran sesat paling berkembang sebut di tanah Melayu lah. Sama ada Malaysia ke Indonesia ke, paling mudah sekali lah. Orang bagi 500 sikit pun percaya. Sama ni dah ambil ribu-ribu dah bagi 500, percaya habis. Sebagai contoh lah, ada berlaku di negara area Afrika macam tu. Kemudiannya orang tabur janji-janji pelik-pelik pun percaya. Jadi orang Melayu dia mudah percaya. Benda tak nampak depan mata dia mudah percaya. Kena tipu tu bertahun-tahun dah. Sekali orang keluar fakta, tu percaya. Betul-betul habis bising. Ni bahaya. Lepas tu duk share pula kata bodoh kita selama ni, diperbodohkan selama ni. Apa masalahnya? Pertamanya tuan-tuan, ustaz tersebut jari telunjuk, maka untuk menunjuk. Saya pun nak cari bunyi juga apakah telunjuk sama dengan erti tunjuk. Satu hal, kita kena tengok kembali pada bahasa Arab dalam bab ni. Bahasa Arab, kalau ibu jari namanya ibham. Kalau jari telunjuk namanya as-sababah. Kalau jari tengah al-wusta jari tengah, bukan jari hantu. Sebab ada orang komen, patut kalau tunjuk jari tengah pun sebab jari hantu. Tak, jari hantu tu bahasa kita. Bahasa Arabnya jari tengah. Ya, jadi as-sababah ini bukan berarti telunjuk atau bukan berarti tunjuk. Tetapi as-sababah ini untuk memberi isyarat. Sebab contohnya atau untuk menuduh dia yang bersalah. Kita geram dia yang bersalah, kita tunjuk, kita geram dengan dia. Jadi boleh kita tunjuk jari ni as-sababah, sabab. Dia ada kaitan dengan perkataan as-sabab itu. Satu. Yang kedua, ustaz tu kata menunjuk dengan jari ni lebih afdal daripada jari ini kerana perbuatan Nabi. Apalagi dalam tahiyat kita angkat jari ni, bukan angkat jari ibu jari. Tuan-tuan mana boleh sama ibu jari dengan jari telunjuk masa tahiyat? Ulama sepakat menyatakan dalam menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita tunjuk jari ni, tak ada orang tunjuk jari ni kita kena tauhidkan Allah. Tak ada tunjuk jari ni. Dia mesti tunjuk jari ni. Mentauhidkan Allah sama dalam perbuatan salat, angkat jari ni kerana sesuai bimunasabah.
Jadi sesuai ni kita tunjuk jari ni. Tetapi untuk memberi syarat tempat tu di mana, barang tu di mana, apakah sesuai kita tunjuk jari ni, dan apa hadis Nabi menunjukkan jari ni? Apa hadis dia? Yang ustaz tu kata ini sunnah Nabi, tunjukkan jari ni. Apa hadis dia? Di mana bukti dia? Saya pun call ustaz saya tadi, dia kata ada. Satu kali orang tanya Nabi, orang kritik Quran Nabi, maka sahabat Nabi report pada Nabi, Nabi kata la yakhuju fihi illa al-haq. Tidak keluar pada mulut ini kecuali kebaikan. Saya tanya pada ustaz tu, itu menunjuk pada mulut. Tunjuk pada mulut lain. Macam kita tunjuk mulut sesunyak, kita lain. Itu tunjuk pada mulut. Sekarang ni tunjuk pada orang. Tunjuk pada orang, nak tunjuk isyarat sebagainya. Boleh tak boleh guna jari tunjuk? Jawabnya tuan-tuan, saya buat ustaz tu tak apalah. Geram juga saya pun komen dah juga ustaz tu. Tapi ustaz tu baik. Dia banyak jasa. Bandingan kita ni besarlah jasa dia. Cuma bab ilmiah ni, kita tak ada masalah untuk berbeza pandangan. Sebenarnya tunjuk dengan jari telunjuk ke ibu jari ke, dua-dua tak ada dalam sunnah. Dua-dua tak ada dalam sunnah Nabi. Itu ada. Nak tunjuk ibu jari pun jangan kata Yahudi, takkan Yahudi doktrin sampai ke mana ni pun doktrin tuan-tuan. Tapi sampai orang dok fikir semuanya kita ni kena propaganda Yahudi, dak ya Yahudi sampai macam ni pun Yahudi juga punya lambang. Nanyalah kita semua Yahudi. Jadi konspirasi Zionis dulu sampai sekarang nanyalah kita macam tu. Jadi itu ada. Takkan saya nak tunjuk pada peringkat pakcik. Pakcik ke sana? Nampak kasar sangat. Jadi asyik sunnah Nabi macam mana? Tapi benda ni pun buat macam ni pun tak ada masalah. Dan semua orang kalau dia suka macam ni, ikut dia lah. Cuma adab Melayu tak suka macam ni. Sekarang ni sunnah Nabi, ada hadis Nabi, yang mana hadis ini ada dalam nombor 223 kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis yang panjang, antaranya dikatakan wa asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza asyara bi kaffihi kulliha. Bila Nabi bagi isyarat tangan seluruhnya. Macam ni. Macam kita jadi asyara tu, nak suruh masuk, silakan tuan. Macam ni, itu sunnah Nabi. Sila tuan balik ke sana, itu sunnah Nabi. Bahkan kata Muhammad bin Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab beliau Al-Mawahibul Ladunniyah ala Asy-Syama'il Muhammadiyah, ulama pada kurun 1277 Hijrah meninggal dunia, syarah kepada Asy-Syama'il Muhammadiyah, sunnah Nabi tunjuk semua jari, bukan tunjuk sebahagian jari, kerana itu perbuatan orang takabur. Sesuai dengan zaman Nabi dah. Zaman kita mungkin tidak takabur dah. Jadi sekarang ni sunnah Nabi tunjuk semua jari, dan manakala perbuatan menunjuk jari telunjuk adalah dalam solat, dan ketika kita nak mentauhidkan Allah Ta'ala, ataupun dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, surah senyap dan sebagainya, atau nak tunjuk dan keluar pada mulut lagi, keluar ni tunjuk pada kita tak apa. Yang terkeluar pada mulut saya ni benda yang benar, kita lain, ni tunjuk pada orang. Jadi dia perlu kita bezakan. Tapi mudah sangat orang share benda macam tu. Macam satu lagi orang dah share dulunya berkaitan dengan apa dah, saya pun lupa. Tapi share tu, bila kita tengok tempat dia share tu, beratus-ratus orang dah share. Sekelip mata beratus-ratus orang percaya benda-benda macam tu. Cukup bahaya. Jadi saya rasa bolehlah kita berhati-hati dengan benda ni. Dan kalau orang tanya, kita pun minta ginilah. Kalau tuan kata tunjuk ni sunnah Nabi, macam ni lambang Yahudi, macam mana pula dengan hadis Nabi idza asyara biyadihi kulliha, macam mana pula? Wallahu a'lam. Yang baik itu datang dari Allah. Itu teman saya. Maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.